Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Korang ingat tak masa tahun 2013 kisah Bila Nabila ni? Okay, aku nak ceritakan sikit lah tentang pengalaman aku dekat Bila Nabila ni masa aku pergi dulu. Aku masa tu tengah tak plan pun nak pergi situ sebenarnya. Masa tu aku tengah lepak dekat kedai makan. Ada seorang member aku ni perempuan, dia datang cakap, Cap, nak ikut kita orang tak? Aku pun tanyalah, gimana? Lepas tu dia cakap, kita pergi Bila Nabila. Lepas tu aku cakap lah, biar betul kau ni. Tu dia cakap, betul ni, pengalaman sekali semua hidup. Cakap okey lah, tak apalah, pergilah. Aku pun ikut. Masa tu dalam pukul 12 malam, 11 lebih, kita orang ambil bas dekat bandar tu untuk pergi ke Bila Nabila. Kita orang turun dekat Lido time tu. Masa tu umur aku dalam sekitar 15 tahun. 15 tahun time tu umur aku. Okay, masa kita orang dah sampai sana, kita orang pun tunggu tengah kumpulkan orang. Masa tu dekat 20 orang. 20 orang saja yang masuk, kita orang bagi kepada 2, 10. So tim yang pertama ni kita orang tak tahulah apa dia buat time dia masuk tu. So tim yang kedua ni, masuk aku sekali lah dekat tim yang kedua ni. Kita orang masuk je kat dalam Bila Nabila tu, huru-hara. Aku tak nak sebut lah siapa yang buat huru-hara tu, tapi yang pasti memang buat huru-hara lah. Diorang jerit, "Woi hantu, mana kau? Mana kau sial, tunjuklah muka kau." Aku time tu, serius lah budak ni kan, berani betul. Masa dah masuk tu, diorang tengah huru-hara tu, aku terpandang dekat satu dinding belah tepi tau, tak silap aku, dekat dengan tangga. Dekat dengan tangga aku ternampak ada satu hantu lah, senang cerita. Aku ternampak satu lembaga putih, rambut panjang, baju putih, berlumut, rambut panjang sangat. Masa aku tutup mata, aku pandang balik, aku cari, tak ada. Lepas tu kita orang masuk, naik ke atas. Sebab kita orang naik tangga tu, kita orang naik ke atas. Lepas tu ada budak yang belah bawah ni baru nak naik. Terdengar macam dia langgar something dekat tangga tu. Tapi kita orang buat bodoh je lah, bukannya penting pun benda tu kan. Mula kita orang anggap tak penting. Lepas pada tu semua, kita orang dah terjah. Kita orang keluar ikut pintu belakang. Nampak korang ajar dia kan kat situ, ikut pintu belakang. Lepas kita orang keluar tu, kat belakang, pintu belakang tu ada satu jalan tau. Kalau orang yang duduk Johor tu, dia memang tahulah jalan ni. Kita orang duduk sekejap kat situ, berkumpul kan. Lepas tu kat tepi tu ada, betul tu ada satu jalan tikus. Kecil jalan dia. Kita orang jalan jap bawah, jalan sikit je. Ex member aku ni kena sampuk. Bila dia kena sampuk, dia cakap dia nak barang dia. Kita orang pelik lah, Tanya masing-masing satu sama lain, kau dah ambil barang apa-apa ke? Tak ada. Kita orang semua dah pelik lah, barang apa yang kita orang ambil? Otak aku cuma fikir, takkan sebab barang yang budak tu langgar jatuh, dia anggap kita orang ambil. Kemungkinan dia tak nampak barang tu ada kat situ, so dia anggap kita orang ambil. Itu dalam kepala aku lah pemain. Lepas dah settlekan ex member aku tu kena sampuk, kita orang turun lagi ke bawah. Jalan. Ada lagi yang kena sampuk. Dia menjerit, "Pulangkan balik barang aku." Dia jerit, nak barang dia. Kita orang dah sampai spot check. Semua beg yang ada, yang mana bawa beg, kita orang spot check. Time tu memang tak ada satu apa barang yang pelik pun yang dia katakan, macam segi 4, lepas tu bulat kat tengah. Memang barang antik rasanya. Dan tu memang tak tahu barang apa. So lepas pada tu settle, turun bawah lagi, turun jalan. Sebab kita orang dalam perjalanan kita orang nak pergi ke dataran Johor Bahru. Kira rumah Bila Nabila ni dengan dataran dekat je. Makan masa 30 minit jugalah kalau jalan kaki. 30 minit lebih gitulah. Masa kita orang jalan kaki tu, turun, ada lagi yang kena sampuk. Lepas tu settlekan. Lepas tu jalan lagi ke bawah, ada kena sampuk. Lepas tu last ni, sebelum jumpa ke kedai makan tu, ada satu bawah pokok besar. Pokok tu memang besar. Tiba-tiba yang mana kena sampuk tu kena balik. Lepas tu aku dengan member aku ni duduk berdua sebelah-sebelah.
Lepas tu dia cakap aku, kata kat diorang aku disampuk. Apa benda lah dia cakap macam tu lah dekat aku. Aku pun ketawa je lah kan. Cakap pelik-pelik lah diorang disampuk kan. Cakap dengan dia macam tu. Lepas tu aku diam sekejap je dalam 2 minit. Member aku kat sebelah, badan dia dah mengeras, berdiri mengeras. Mata dia dah macam nak nampak mata putih gitu kan. Lepas tu dia punya nafas dekat situ. First time pengalaman aku betul-betul kat sebelah aku. Dan first time juga aku jadi ustaz kat situ. Dan tu masing-masing dah busy. Aku cakap, orang sebelah aku ni macam mana? Aku juga kena settlekan sendiri. So dekat situ lah aku dapat pengalaman untuk sedarkan dia balik daripada kena sampuk. So alhamdulillah, lepas dia sedar tu kita orang turun ke bawah lagi. Sampai je dekat satu kedai yang banyak-banyak ni, kedai-kedai makan. Ada seorang budak perempuan, time tu budak perempuan ni umur dalam 10 tahun ke 11 tahun, tak tahulah macam mana dia boleh ikut kita orang. Dia berlari ke arah villa tu balik. Dia naik ke atas. Sampaikan kawan kita orang yang kejar naik motor ni pun terpaksa naik motor kejar dia. Dia lagi laju daripada Honda EX5. Tapi dapat ambil dia pergi ke bawah. Lepas tu settle. Spot check back lagi sekali. Tak ada apa-apa. Lepas tu kita bawa ke dataran. Lepas tu datanglah membernya si Izzat Izzuddin ni, ambil dia untuk pergi makan McD. Sebenarnya dia tak tidur rumah perempuan pun. Pagi tu aku baca Facebook, 23 orang pelajar hilang. 23 orang pelajar hilang. Time tu aku cakap, time tu aku dah sampai rumah ni. Aku bangun tidur dekat rumah. Aku dalam hati berfikir, aku ni hilang ke dalam rumah? Aku pun tak cakap banyak. Aku buka WeChat. Time tu zaman WeChat masih berluasa. Aku buka WeChat. Aku roger member aku yang lain. Cakap, jom kumpul jom. 23 pelajar hilang, kita orang kena benda ni. Lepas tu aku chat member aku semua benda yang sama. Kita orang jumpa balik kat bandar. Time tu memang senang cerita zaman nagas kita orang lah kat bandar tu. Masa dah jumpa tu, kita orang pergi ke villa. Bermula wartawan dengan polis memang tak bagi kita orang naik. Lepas tu kita orang cakap dengan diorang. Kita orang memang sekadar. Aku dengan kawan aku nama Mamat. Aku dengan dia kena tarik dengan wartawan untuk kita orang ceritakan benda yang betul. Tapi bila kita orang dah cerita benda betul, apa yang kita orang cerita ni sama yang macam aku cerita sekarang ni. Tapi di sebaliknya dekat media, dekat berita, dia pusing cerita lain. So sebab tu aku sampai sekarang tak percaya berita. So masa dah sampai ke sana tu, aku tengok ada jugalah pakcik-pakcik yang ada ilmu apa semua, orang-orang tua tolong bantu lah. Sebab masa tu kira ada seorang perempuan ni dia kena sampuk. Kita orang bawa pergi masjid tau masa malam tu. Bawa pergi masjid dekat belakang dataran tu, aku dekat jalan Noncik tak silap aku kan. Dekat jalan tu. Lepas tu kita orang yang mana pandai keluarkan tu tengah cuba sedaya upaya. Lepas tu datang pula abang dia ambil dia. Benda tu sengih-sengih, aku tak tahu lah betul ataupun tidak. So aku pun buat hal aku, duduk tepi. Lepas tu orang halau, kita orang balik ke dataran. Malam tu, pagi tu buka Facebook tengok kecoh, 23 pelajar hilang. So itu je lah cerita aku. Itu je lah pengalaman aku dekat Bilang Nabila. Banyak lagi hanya pengalaman-pengalaman aku yang lain. Tapi aku kat masa takut bosan pula korang tengok. So kalau korang nak dengar kisah aku yang lain, ini bukan kisah reka kalau korang nak dengar kisah aku yang lain, korang boleh roger aku, boleh komen. Ataupun yang mana area Johor yang nak join team paranormal, aku punya team sendiri, boleh komen ataupun DM aku.